Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun berada di penciptaan terakhir, minggu-minggu terakhir bulan puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Suka saya nak kongsikan pada pendengar yang mendengar pada petang ini, anugerah Ar-Rayyan itu dipanggil pintu khas syurga untuk mereka-mereka yang berpuasa. Saya mulakan dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sa'al radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Tidak akan ada seseorang pun yang masuk melewati pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Lalu dikata kepada mereka, mana orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri menghadap memasukinya, dan tidak akan ada seorang pun yang memasuki melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan lagi seorang pun boleh melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih. Sesungguhnya anugerah daripada berpuasa itu amat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khas memasukinya yang disebut pintu Ar-Rayyan kepada orang yang berpuasa. Bahkan malaikat yang menjaga pintu tersebut akan menyeru dan memanggil orang yang berpuasa, ayo masuklah melalui pintu ini. Kamu telah pun disediakan dan kamu layak melaluinya. Lalu dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, menyebut hadis ini menunjukkan kelebihan puasa dan kemuliaan orang yang berpuasa. Pintu tersebut dinamakan Ar-Rayyan. Ia berasal dari kalimah Ar-Ray, atau dari segi bahasa membawa maksud titisan air hujan. Yang pertama, kiasannya, simboliknya kepada orang yang berpuasa, apabila memasukinya akan hilang segala kehausannya selama-lamanya. Selama mana dia tidak seolah-olah ketika dia sesat di padang pasir panas dalam keadaan kehausan, dan apabila disebut air, maka terasa kehausan itu semakin lama semakin berkurangan. Walau bagaimanapun sebenarnya kita belum meminumnya lagi. Dan itu kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa memasuki pintu Ar-Rayyan. Bayangkanlah apabila kita dapat menikmati air tersebut. Subhanallah, Maha suci Allah, betapa nikmatnya yang tidak dapat kita nyatakan secara zahiriah ini. Ar-Rayyan membawa maksud orang yang tidak merasa dahaga. Ia kalimah atau sifat yang sangat sesuai kepada orang yang berpuasa. Berkata Mullah Al-Qari, maksud Ar-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa dahaga kerana tidak banyak terdapat banyaknya sungai-sungai yang mengalir dengan buah-buahan yang berada di sampingnya, atau kerana yang sampai kepadanya yang memasukinya akan hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Syurga itu indah dan terlalu mahal harganya. Sudah pasti untuk memasukinya memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan, rahmat Allah mencurah-curah untuk hamba-Nya yang berpuasa, dan sudah disediakan bagi orang-orang yang berpuasa itu satu pintu untuk memasukinya. Orang yang berpuasa Ramadan pada hari kiamat akan memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Ayo kita laksanakan ibadah puasa, dan sesungguhnya semoga kita menjadi salah seorang yang akan memasuki syurga pintu Ar-Rayyan di penciptaan Ramadan yang terakhir ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita merujuk kepada 1400 tahun yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggambarkan kepada kita semua, boleh dijadikan sebagai siri tauladan kepada kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Ramadan, beliau sangat gembira, dan kegembiraan ini dikongsikan kepada seluruh para sahabat 1400 tahun yang lalu. Ini penting kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada menyatakan di antara keistimewaan yang berada di sepanjang bulan Ramadan
antaranya boleh saya kongsikan, iaitu bulan Ramadan ini juga dipanggil bulan Syahrus Sabar atau disebut bulan sabar. Bulan sabar, dia melatih jiwa untuk senantiasa sabar, tidak mengeluh, tahan dengan ujian dalam keadaan lapar dan dahaga. Semua orang lapar. Saya sendiri yang bercakap pun lapar. Yang mendengar kalau tak lapar, tak tahulah saya nak cakap macam mana. Tentu juga lapar kan? Saya memang akan lapar. Sebab itu tabiri kehidupan kita. Apabila kita tidak makan sesuatu melebihi daripada 4 ke 5 jam, kita akan merasa lapar. Jadi ini merupakan satu ujian yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita diberi satu sudut motivasi agar kita dapat melihat bagaimana susahnya orang lain yang tak makan. Yang ini yang paling penting. Itu sebab atas asbab itu maka zahirnya perkataan sabar yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang sabar ketika ia berpuasa, jaminannya adalah syurga Allah SWT. Ini yang penting, syurga Allah SWT. Dan dia bersama-sama, bergotong royong, sama ada bersama ahli keluarga, bersama komuniti masyarakatnya yang lain, supaya hidup dalam keadaan sabar. Nabi SAW bersabda, di antaranya puasa itu setengah daripada kesabaran. Kesabaran itu setengah daripada iman. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Naim dan Abu Mas'ud. Yang kedua, bulan yang istimewa ini dipanggil bulan Syahrul Musawwah atau dipanggil bulan santunan. Ramadan menjadi bulan santunan apabila seseorang yang beriman itu sedar sepenuhnya bahawa puasa dia mendidik untuk memiliki rasa simpati kepada golongan-golongan fakir miskin. Itu sebab kita hari ini kita melihat di mana-mana pun orang senantiasa memberi rezeki yang ada kelebihannya kepada orang-orang lain, kepada 8 asnaf. Dan ini penting supaya dengan mereka ini mendapat makanan sedikit daripada bantuan yang diberikan, akan meringankan beban yang dilaluinya ketika dia melalui proses Ramadan Al-Mubarak. Sebab Nabi SAW bersabda, adalah orang yang paling dermawan, Nabi adalah orang yang paling dermawan yang disebut oleh Jibril alaihissalam lebih laju daripada angin yang dihembuskan. Maknanya kalau angin tu kita rasa macam laju kan, tapi Nabi dermawannya lebih daripada angin. Ini di antara simbolik yang dalam hadis ini menyatakan sebegitu. Jadi segala amal yang berkaitan dengan harta seperti zakat, fitrah, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, meskipun kecil nilainya, kita jangan lupa ia sangat besar di sisi Allah SWT. Kita kena ingat, di Ramadan ini ada satu benda yang wajar kita tangisi. Pertama, setiap benda sunat yang kita buat diganjarkan menjadi fardu. Dan setiap amalan fardu diganjarkan menjadi 70. Jadi kalaulah kita memberi makan, itu ibadatnya ibadat umumiah. Jadi setiap amalan ibadat umumiah kita memberi makan kepada orang, itu Allah jadikan dia satu amalan fardu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Maha sungguh besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sangat-sangat banyak. Jadi seteguk air yang dapat kita beri kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berbuka puasa. Kita bagi orang, seolah-olah kita dapat pahala itu. Yang ketiga, Syahrul Yusdadu Fitti Rizqul Mu'min, iaitu bulan rezeki untuk orang-orang mukmin. Bulan ini rezeki orang-orang beriman bertambah, kerana segala kemudahan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluas-luasnya. Kerana kita melihat dengan mata kita sendiri bagaimana rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana memberi dan menerima kepada orang-orang yang susah sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi ini merupakan di antara hikmah yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Ramadan untuk mentarbiah kita supaya menjadi manusia yang jauh lebih baik selepas keluar nanti di Ramadan Al-Mubarak, yang disebut insya-Allah akan saya kupaskan panjang lebar pada siri yang akan datang, yang saya sebut tajuknya Syawal, bulan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya datangkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahur itu barakah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Status hadis ini
dikira hadis hasan. Maka ketika kita bersahur, kita memiliki keberkatan. Antara bentuk barakah makan sahur adalah mampu memberikan tenaga, menguatkan semangat dan meringankan beban bagi mereka yang berpuasa. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ini. Berkat pada sahur terhasil daripada sudut yang pelbagai, iaitu mengikut sunnah serta berlawanan dengan ahli kitab. Dia menguatkan tenaga untuk melakukan ibadah puasa dan menahan lapar. Asbab daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya suatu kekuatan dari sudut mental, fizikal dalam menghadapi puasa yang dilaluinya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada setiap individu yang berpuasa itu yang akhirnya doa-doa mereka dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan para malaikat, jangan lupa, Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang makan dan minum untuk bersahur. Selawat Allah ke atas orang yang bersahur adalah puji-pujiannya kepada hamba-hambanya. Manakala selawat para malaikat ke atas mereka yang bersahur pula tidak lain tidak bukan ialah merupakan doa pengampunan. Subhanallah, Masya Allah, para malaikat mendoakan untuk kita yang bersahur. Bayangkan kalaulah para malaikat yang mendoakan dan mengaminkan doa kita, dan para malaikat sendiri yang mendoakan, saya kira itu satu anugerah yang sangat-sangat besar ketika kita melakukan satu ibadat yang sangat mudah, iaitu bersahur. Waktu sahur itu sendiri pula termasuk waktu-waktu yang mustajab doa, waktu yang terbaik beribadah, waktu yang diampunkan dosa. Lalu disyarahkan lagi keberkatan syariah ya, keberkatan disebut amalan, disebut ia merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ganjarannya pastinya besar. Dan kita berzikir, kita berdoa, dan kita beristighfar selepas bersahur atau sebelum bersahur. Dan insya-Allah apa pun yang kita doakan pastinya akan menjadi doa yang mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkatan badaniah, maknanya zahiriah, iaitu kebatan bersahur tersebut memberikan bekalan yang terbaik untuk nutrien badan kita, untuk kita menampung sepanjang kita melewati bulan puasa sepanjang sehari itu, supaya kita dapat menahan diri kita bukan saja daripada perkara yang melanggar adab tata tusila berpuasa, bahkan kita dapat melaksanakan ibadat puasa dalam keadaan yang sesempurnanya. Mudah-mudahan sahur, saya mengingatkan kepada diri saya mengingatkan kepada semua yang mendengar, ambillah sedikit peluang yang tertinggal ini dalam penceritaan yang terakhir ini untuk kita bangun bersahur walaupun dengan seteguk air. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhir, tazkirah ini boleh ditonton semula di media sosial yang akan saya post nanti. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan pendengar di luar sana, sebenarnya saya baru saja memulakan rakaman my YouTube channel atas nama Motivasi Ashura ini, dibantu oleh tim Ashura. Jadi saya mohon sebaik semua rakan-rakan pendengar di luar sana like, share, subscribe, jangan lupa tekan loceng untuk sama-sama mendengar tazkirah ringkas saya ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan akan dapat banyak beri manfaat dan saja pada saya, pada semua pendengar-pendengar yang berkesempatan mendengar. Jangan lupa dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah.